Hai dan Assalamualaikum. Hari ini aku bawa cerita baru. Seperti dalam tajuk, kalau nampak kan? Tajuk dia camp. Dulu aku ikut satu camp nih. Camp pasukan badan beruniform, PBB. Tak maulah sebut kawasan mana, tapi tempat ni dikelilingi oleh hutan dan ladang kelapa sawit. Maksudnya, nak cari jalan keluar daripada situ memang jauh dan susah. Kena ada kenderaan macam motor atau kereta. Kalau jalan kaki memang jenuh lah. Camp ni berlangsung selama 3 hari 2 malam. Tiba saja di sana memang ramai. Dalam 300 orang juga. Di sini banyak pantang larangnya. Antaranya tak boleh meminjak rumput, tak boleh keluar dari dom lebih jam 1. Dan dia keraskan perlu tidur selewat-lewatnya pukul 2 pagi. Kami selalu habis aktiviti jam 12 ke 12.30 macam tu. Sebaik dah selesai aktiviti, kalau nak ke tandas, perlu ke sana dahulu. Sebab bila sudah masuk dom, tak boleh keluar sama sekali. Selepas semua orang tiba di dewan berkumpul tu, waktu tu jam 10 pagi. Semua orang kena briefing terlebih dahulu dan seterusnya spot check. Camp ni tak boleh membawa telefon. Sesiapa yang berkeras untuk membawa telefon, auto kena rampas. Selesai spot check, kami duduk semula tempat masing-masing. Dan ketua jurulatih akan bahagikan dom. Aku dapat duduk di dom A pada waktu tu. Setiap barisan dom ni mempunyai tandas di ujung dom. Jadi senanglah untuk semua orang. Selepas meletakkan semua barang-barang di dalam loker, semua diminta untuk keluar dan berkumpul semula di dewan tepat jam 12.30 hari untuk menjalankan aktiviti kawat. Siapa lambat, kena denda. Jurulatih memang beri masa untuk menukar pakaian dan kasut saja. Aktiviti kawat tu selesai kira-kira jam 3.30 petang. Jurulatih pun arahkan kami untuk tunaikan solat, makan tengah hari dan rehat. Petang tu lengang sikit lah sebab tiada aktiviti. Waktu inilah sesi kami berkenalan bersama dommate masing-masing. Katil aku yang di sebelah kanan kawan sekolah aku. Yang belah kiri pula nama dia Siti. Siti ni tak banyak cakap. Aku perhati je dia kalau waktu aktiviti. Dia selalu dipinggirkan. Dekat dom pun dia taklah bercampur dengan kami. Tu yang aku pelik. Malam tu ada sesi latihan pandu arah. Ada jurulatih yang datang mengajar kami untuk menggunakan kompas. Sebab esok ada aktiviti pandu arah dengan menggunakan kompas tu. Aku ni sudah mengantuk mendengar jurulatih menerangkan itu ini. Habis aktiviti kira-kira jam 12.30 pagi. Lepas tu kami diarahkan balik semula ke dom. Sesiapa yang mau ke tandas, perlu ke tandas terlebih dahulu. Semua kena tidur sebelum pukul 2. Tak nak ada bunyi orang bersembang atau berparti dalam dom tu. Kena kacau nanti tanggung sendiri. Jurulatih tu jerit dari dewan. Semua pun akur. Tapi waktu ni aku terngiang-ngiang juga. Apa maksud kena kacau tanggung sendiri? Tapi malas mau pikir panjang. Aku masuk dom dengan kawan-kawan aku, bersiap-siap untuk tidur. Di pintu masuk dom ni mempunyai satu cermin besar yang menampakkan refleksi pintu tu. Sebaik saja aku membuka pintu, aku terus mengucap. Aku suruh semua orang bagi salam terlebih dahulu sebelum masuk. Ada benda sedang tunggu di situ. Benda tu makin dekat dengan aku. Mungkin dia perasan yang aku telah pun nampak dia. Aku terus bagi salam dan benda tu hilang dalam sekelip mata. Aku pun masuk lalu menutup pintu.
Sebelum tidur, kami pastikan semua orang cukup di dalam dom. Ketua dom mengira semua orang satu persatu. Sepatutnya ada 25 orang satu dom. Tapi bila ketua kira ada 26. Sudah. Garuk kepala semua. Aku pun cakap, siapa daripada dom lain, keluarlah. Semua orang dah nak tidur. Sepi. Lepas tu, aku suruh ketua kira semula jumlah kadet dalam dom. Okey, dah cukup 25 orang. Pula, tadi terlebih. Aku diam je lah. Aku fikir benda tu muncul kacau sekejap. Jam 1.30 pagi, semua dah lelap mata. Pergi kau dari tempat aku. Terbeliak biji mataku. Aku terjaga jam 3 pagi disebabkan bisikan garau tadi. Aku pandang kiri kanan, tak ada orang. Aku cek katil kanan, ada orang. Tulis saja kiri. Sudah. Mana pula si Siti ni pergi? Cari siapa tu? Kawan hilang kah? Suara seperti orang mengilai di tepi telingaku. Aku pun terkejut. Perasaan takut menyelubungi diri aku. Tapi aku bangun beranikan diri dan terus mencari Siti. Rupanya dia duduk di hadapan cermin. Kau buat apa dekat sini? Aku tanya kepada Siti. Dia membisik sesuatu, seolah-olah sedang bercakap dengan seseorang. Sebaik saja aku merapatkan diri aku dengan dia, rupanya dia sedang menyanyikan lagu Ulik Mayang. Aku pun berundur sedikit. Dia memandang ke arah aku. Kamu semua tak akan selamat, Siti berkata dengan suara garau. Aku pun membaca ayat-ayat yang sepatutnya, ayat kursi, Al-Fatihah, dan 3 kul. Siti pun rebah. Aku memapanya naik ke atas katil. Tidurku tak lena pada malam tu. Seram memikirkan kejadian yang berlaku. Pada jam 5 pagi, semua bangun mandi bersihkan diri dan solat subuh. Perempuan solat dalam dom, lelaki saja yang akan ke surau. Tiba-tiba, Emilia menyapaku dari belakang. Kau cakap dengan siapa malam tadi? Oh, dia perasan rupa-rupanya. Mungkin dia buat-buat tidur akibat ketakutan. Ada budak nih, dia hilang dari katil. Pas tu, aku carilah dia. Dia duduk depan cermin, nyanyi lagu. Lepas tu, aku pujuklah dia, suruh tidur. Dah lewat dah. Aku tak adalah nak terangkan tentang bisikan garau tu dan lagu apa yang dinyanyikan oleh Siti. Takut pula budak tu nanti. Selesai subuh, jam 7.30 pagi. Kami semua pun perlu berkumpul di dataran untuk membuat senaman pagi sebelum memulakan aktiviti. Lepas senaman tu, kami pergi menjalani aktiviti maralasak. Maralasak ni macam merentas desa lah. Lelaki 5 km, perempuan 3 km. Waktu sedang berlari, ada masuk ladang kelapa sawit. Pada waktu tu, aku dah penat dah. Aku pandang-pandanglah ladang kelapa sawit tu sambil jalan laju. Tiba-tiba, mataku tertangkap pada satu bayang-bayang ni. Bila aku berhenti, dia berhenti juga. Bila aku sambung jalan, dia jalan juga. Aduh, main-main pula benda ni. Aku pun sambunglah lari. Tak fikir apa dah waktu ni. Sampai garisan penamat, semua dah kecundang. Lepas selesai penyampaian hadiah, semua balik dom untuk solat zuhur dan rehat. Jam 3 petang, semua diminta berkumpul semula di dataran untuk aktiviti pandu arah pula. Untuk pergi lokasi itu, kami perlu menaiki satu truk. Takkanlah nak lari lagi, semua dah pancit. Tiba di situ, kami dibahagikan beberapa kumpulan, dan kumpulan masing-masing mempunyai seorang jurulatih.
Jadi, tibanya waktu kumpulan kami pula yang masuk ke dalam ladang tu. Semua dah siap sedia. Dengar saja bunyi hon, kami terus masuk dalam ladang tu, berpandukan kompas. Lari punya lari, tangan aku tersangkut pula dekat satu dahan ni. Dahan tu tajam, habis luka lah cerita dia. Tapi, aku masih bertahan habiskan aktiviti tu. Tahan sakit lah. Dah sampai checkpoint yang terakhir, aku toleh belakang. Woi, korang tinggal member seorang kah belakang tu? Aku cakap macam ni sebab aku nampak ada orang tertinggal nun jauh di belakang tu. Lepas tu ada orang cakap, mana? Bukan cukup kah semua orang ni? Aku pun pelik lah. Bila aku pusing balik, tak ada orang pula. Aku apa lagi? Meremang lah. Terus habiskan aktiviti ni. Selesai aktiviti pandu arah, semua balik ke lokasi perkemahan menaiki truk. Solat asar, makan petang dan rehat di dalam dom. Ketika sedang syok melepak tu, ada orang buka cerita. Tadi waktu sarapan, dengar cerita ada ulat sampah dalam nasi. Semua waktu tu beria-ia nak dengar. Aku duduk di atas katil, sudah pun kepenatan. Takkanlah dia nak bagi kita makan makanan yang dah basi? Tanya pula salah seorang dari kumpulan tu. Perbualan mereka semakin rancak. Tapi aku pula semakin hanyut. Lalu aku dibuai mimpi. Aku pun tersedar dalam jam 7 petang. Itu pun sebab ada orang kejutkan. Kalau tak, memang sampai ke larut malam. Aku bangun untuk mandi dan ambil wuduk, bersiap-siap untuk menunaikan solat maghrib. Setelah selesai solat maghrib, kami diarahkan untuk ke dewan bagi menjalankan aktiviti ikhtiar hidup. Sekali lagi, kami dibagikan mengikut kumpulan. Semua seronoklah masak-masak waktu ni. Kumpulan aku masak Maggi ayam dengan nasi sardin. Tak sedap pun sebenarnya. Nasi tu tak masak-masak. Stres semua orang. Dan aktiviti tu selesai sekitar jam 12 malam. Waktu ni adalah masa lagi nak sembang-sembang dengan dompet semua. Mai jugalah yang dah terciduk awal sebab kepenatan sangat. Aku ni dah tidur petang tadi. Terasa mengantuk sangat. Jam 12.30 pagi tu, mulalah semua orang nak buka cerita hantu. Aku join je lah nak dengar. Tengah syok cerita tu, tiba-tiba bunyi guru kuat. Semua terkejut. Dan nak pukul 2 dah waktu tu. Semua tarik selimut nak tidur. Seronok gelak tadi. Terbeliak mata aku. Aku tengok jam pukul 3. Lagi sekali, aku mengeluh. Waktu ni, aku baring lagi. Tiba-tiba, aku terdengar satu suara ni. Katil 1 tidur, katil 2 tidur, katil 3 tidur, katil 4 tidur, katil 5 tidur, katil 6 buat-buat tidur kah tu? Memang waktu ni, aku terus selimut badan aku. Lepas tu, tak ada suara. Aku pun buka selimut. Tengok kiri kanan, tak ada orang. Tiba-tiba pandang atas. Nah kau, ada Cik Ponti melekat dekat atas shilling. Aku baca je surah-surah yang aku tahu, sambil pejam mata. Takut sangat dah waktu tu. Buka mata, tak ada apa-apa. Aku pun selimutkan badan aku. Sambung tidur, memang tak lena lah cerita dia. Esok paginya tu, kami bersiap-siap untuk pulang ke sekolah. Tapi, Siti tiada di katilnya. Aku pun tanya semua orang. Siti mana Siti? Lepas tu, member aku pelik. Hah? Siti mana? Aku cakap lah. Siti sebelah katil aku ni. Tiba-tiba je tak ada orang. Aku fikir dia balik awal lepas gangguan hari tu.
Lepas tu kawan aku cakap, "Hah? Kau tak tahu? Katil belah kiri kau tu kosong. Tak ada orang tahu." Dan masa ni, aku dah seram sejuk. Tak tahu nak cakap apa. Kesimpulannya, siapa Siti yang aku nampak selama ni? Itu yang sentiasa bermain di pikiran aku. Okeylah, sampai sini jelah cerita aku. Terima kasih kepada korang yang mendengar cerita aku ni. Kalau ada masa, nanti aku kongsi lagi cerita aku. Terima kasih korang.